Bismillahirrahmanirrahim. Pada pukul 2.30 petang, Jawatankuasa Bertindak Pemilik Rumah Teres telah mengadakan perbincangan tertutup bersama semua pemilik rumah teres Kampung Sungai Baru mengenai status pembangunan semula tanah Kampung Sungai Baru. Saya yakin semua satu Malaysia sudah tahu kedudukan kami di Kampung Sungai Baru sejak daripada tahun lepas lagi. Kenapa kami mengadakan pertemuan pada petang ini? Kerana kami telah diberi notis, telah diberi maklum oleh PTG Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan meneruskan hearing kedua yang dijadualkan berlangsung pada 19 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Kenapa kami berada di sini? Kerana pertama, kami ingin memohon penangguhan sesi hearing kedua sekali lagi. Kerana semua pemilik rumah teres yang telah mendapat warta dan yang belum diwartakan menuntut sesi hearing kedua oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dijadualkan berlangsung pada 1991 hingga 31/1/2022 ditangguhkan. Ini selari dengan janji yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan ketika pertemuan bersama Jawatankuasa Bertindak pada 6 hari bulan 12 2021 di Pejabat Menteri di DBKL, dan janji yang sama yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah pada sesi Kamar Khas Parlimen pada 31/12/2021. Janji Yang Berhormat Menteri Wilayah, pembangunan semula Kampung Sungai Baru hanya boleh berlaku setelah pemilik dan pemaju bersetuju dengan kadar pampasan dan win-win kepada kedua belah pihak. Namun, kami agak terkejut kerana sesi hearing kedua tetap akan diteruskan oleh PTG WPKL sedangkan janji YB Menteri masih belum dilaksanakan. Lebih mengecewakan, PTG WPKL mahu meneruskan sesi hearing kedua atas desakan pihak pemaju. Kedua, kami menuntut kadar pampasan. Kadar pampasan mestilah setimpal mengikut harga nilaian semasa. Tanah Kampung Sungai Baru adalah tanah berstatus leasehold dan masih berbaki 57 tahun lagi, dan kami bukan tanah berstatus Malay Reserve. Dan diingatkan, kami juga bukan pemilik setinggan. Juru nilai swasta yang telah dilantik telah menilai tanah Kampung Sungai Baru tidak kurang dari 1,500 kaki persegi dan tidak termasuk nilaian bangunan di atas tapak tanah. Pasarana telah mengambil beberapa tanah lot di kawasan Kampung Baru bagi pembinaan MRT dan telah membayar pampasan lebih kurang 1,250 hingga 1,300 kaki persegi tujuan untuk public use. LRT telah mengambil 2 plot tanah di Kampung Sungai Baru akhir tahun 80-an dan telah membayar pemilik teres dengan nilaian lebih daripada 500 kaki persegi. Dan kami dimaklumkan bahawa nilaian rumah teres pada tahun 2022 ini nak dinilai pada kadar RM500 per kaki persegi dan sangat-sangat tidak munasabah kerana, dan saya tekankan sekali lagi, kami adalah pemilik asal yang mempunyai grant yang sah. Ketiga, kami tidak mengiktiraf Persatuan Kebajikan Pemilik Hartanah Kampung Sungai Baru kerana persatuan bukanlah persatuan yang mewakili pemilik-pemilik teres. Kami secara majoritinya bukanlah ahli persatuan dan tidak tahu akan kewujudan persatuan ini. Kami hairan dan pelik bagaimana Persatuan Kebajikan boleh membuat beberapa keputusan penting berkaitan hartanah kami dengan pihak pemaju. Sehubungan itu,
kami menuntut pihak-pihak berwajib mengambil tindakan tegas terhadap persatuan ini, khususnya pelanggaran Akta Pertubuhan. Antara sebab-sebab penolakan menjalankan usaha sama bersama pemaju bagi membangunkan semula tanah Kampung Sungai Baru ini kerana ketidakupayaan syarikat Riziglos yang berhad. Syarikat Riziglos bukanlah sebuah syarikat pembangunan hartanah yang reliable. Tidak ada kepakaran, tidak ada track record, maka kami khawatir pembangunan semula Kampung Sungai Baru tidak akan berjaya. Kedua, perjanjian yang berat sebelah. Kerana kami mendapati, pertama, pemaju telah mengaku secara terang-terangan di dalam agreementnya mengatakan bahawa mereka ada mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan pembinaan dan projek memajukan tanah-tanah. Sedangkan Cik Yusof tadi ada berkata Riziglos pada asalnya adalah sebuah syarikat trading yang bermodalkan sebanyak RM1,000 sahaja. Kedua, pemaju akan mencagarkan tanah-tanah milik kami kepada institusi kewangan bagi mendapatkan dana membiayai projek pembangunan semula Kampung Baru. Apa yang akan terjadi kepada nasib pemilik teres sekiranya syarikat Riziglos yang berhad menghadapi masalah kewangan dan gagal menyiapkan projek kerana tanah telah dicagarkan kepada pihak bank? Apabila syarikat ingin mencagarkan tanah ke pihak bank, menunjukkan mereka tidak mahu menanggung risiko sekiranya projek ini gagal. Yang bakal menanggung segala kerosakan dan kerugian adalah pemilik teres. Ketiga, jenis rumah yang dimaktubkan dalam perjanjian tidak sama dengan jenis rumah yang dijanjikan. Pemaju menjanjikan kondominium, tapi yang dinyatakan dalam perjanjian hanyalah pangsa puri. Perjanjian usaha sama ini jelas menyatakan bahawa pemaju akan membina unit baru bagi mengaut keuntungan. Saya ingin tunjukkan kepada semua bahawa ini adalah pelan tapak yang akan dibangunkan untuk semua pemilik-pemilik teres dan pemilik-pemilik rumah flat. Ini adalah pelan tapak yang dinyatakan di dalam agreement perjanjian usaha sama. Sedangkan tanah kami, ni semua ni adalah rumah teres. Tanah keluasan ni yang lebih kurang 5 ekar lebih yang akan dimajukan dengan projek setentunya kondominium mewah. Apakah hasil kami? Tanah sudah dicagarkan. Kami hanya mendapat plot yang jauh di sini yang hanya pangsa puri saja. Dan pangsa puri pula tu kalau dilihat dalam pelan lantai hanyalah berkeluasan 1,200 dan 969, tidak ada balcony. Saya ingin nyatakan pangsa puri yang tak ada balcony ni berapa harganya? Adakah sampai 850,000? Adakah sampai 1.2 juta seperti yang ditawarkan oleh Swisscap di dalam surat tawaran mereka? Ini jelas-jelas menunjukkan pemaju cuba menipu semua pemilik-pemilik teres. Ya. Perjanjian usaha sama ini juga telah disediakan oleh Tuan Zulfadli dan Edham dan telah disemak oleh Azmi and Associate yang telah dilantik oleh Persatuan Kebajikan Pemilik Hartanah yang kononnya mewakili pemilik rumah teres. Sedangkan firma guaman yang dilantik oleh Persatuan secara terang-terangan tidak membela nasib pemilik rumah teres dan akan mengakibatkan pemilik menanggung kerugian. Tambahan, firma guaman Azmi & Co bukanlah firma guaman yang mendapat endorsement daripada pemilik teres dan pemilik tiada pengetahuan langsung tentang pelantikan firma guaman ini. Seterusnya saya ingin mempertikaikan kredibiliti persatuan yang dilantik oleh pemaju. Berdasarkan perjanjian usaha sama dan firma guaman dilantik oleh persatuan jelas membuktikan Persatuan Kebajikan Pemilik Hartanah Kampung Sungai Baru tidak mempunyai kredibiliti dan boleh dipertikaikan niat dan tujuan penubuhannya kerana ianya jelas tidak membantu pemilik hartanah mendapat keuntungan dan pulangan yang sewajarnya daripada pihak pemaju jika projek pembangunan semula Kampung Baru ini diteruskan.
Projek ini menelan belanja berbilion ringgit dan hanya akan menguntungkan pihak pemaju saja. Untuk pengetahuan semua, salah seorang pengarah syarikat Rizzi Glow Sdn Bhd telah membeli sebuah rumah teres di Kampung Sungai Baru sekitar tahun 2018 dengan harga yang sangat rendah, below market value, untuk menetapkan harga presiden yang boleh diguna pakai oleh JPPH kepada semua pemilik yang enggan bekerjasama dengan pemaju sekiranya watak 8 dikeluarkan. Ini jelas menunjukkan niat jahat pemaju. Ya, kerana ketika hearing pertama kami, wakil daripada GPPH telah menyatakan bahawa nilai rumah teres kami, walaupun ada yang telah buat extension, adalah telah naikkan ke 2 tingkat, hanya akan dinilai mengikut harga pasaran yang telah dibuat, ada pembeli-pembeli yang telah dibuat. Dan kami dapati rupa-rupanya salah seorang pengarah syarikat Rizzi Glow pemaju yang membeli rumah tersebut dan menetapkan harga untuk kami semua. Pemilik hartanah adalah pemilik yang sah yang membayar cukai tanah dan cukai pintu yang telah mendiami kawasan ini sejak bergenerasi. Kami bukanlah setinggal yang boleh diusir begitu sahaja oleh pihak yang berkepentingan. Rumah kediaman yang diperolehi sejak tahun 1970 dibeli dengan keringat dan usaha serta kerja keras pemilik dan bukan mendapat percuma atau bantuan dari kerajaan. Sudah pastilah dengan projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru akan memberi kesan dan social impact kepada pemilik hartanah di sini. Gangguan perasaan oleh setengah-setengah warga emas yang tidak mengetahui nasib tentang kediaman mereka. Impian mereka membesarkan rumah kediaman bagi diwarisi oleh anak cucu hanya tinggal kenangan dan tidak kesampaian. Semangat itu, kami menuntut perhatian dan campur tangan pihak-pihak yang berwajib, khususnya yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri, juga Menteri Wilayah Persekutuan dan Ahli Parlimen Kawasan, terutamanya agar memastikan agensi yang terlibat seperti PTG, PKB, DBKL bukan hanya memikirkan soal ekonomi semata-mata, tapi harus juga mengambil berat tentang soal penindasan, kezaliman dan penganiayaan kepada pemilik yang mempunyai geran yang sah. Dan sekali lagi saya tegaskan, kami bukan setinggal. Keluarga Malaysia bukan hanya kata-kata tapi dilaksana. Kelestarian ekonomi bukan hanya omongan tapi tindakan. Sekian, terima kasih. Saya untuk makluman wakil media, press yang dibaca tadi boleh didapati dari usia selepas ini. So saya buka soalan. Berapa yang penduduk dan terima surat atau itu? Untuk makluman semua ya, pemilik teres Kampung Sungai Baru ni kita ada 98 unit. Sebanyak 64 unit telah pun diwartakan, manakala 34 unit belum mendapat pewartaan. Kami muskil kenapa PTG mengasingkan, kenapa separuh dapat warta, separuh tak dapat warta. Apabila siasatan kami mendapati kenapa tidak diwartakan 34 unit ni, kerana mereka khawatir mereka tidak dapat mencapai majoriti peratusan tu untuk digunakan Akta 4 dan Akta 8. Jadi itu sebabnya sebahagian 34 unit itu diasingkan. Bayangkan ya, saya katakan tadi, keluasan, anggaran keluasan rumah flat dan rumah teres Kampung Sungai Baru ada sekitar dalam 8.1 ekar about that, ya. Tetapi keluasan rumah teres adalah lebih kurang 5 ekar lebih. Ya. So, kalaulah 98 units ni, rata-ratanya majoritinya, about 6-70% tidak bersetuju, maka mereka tak boleh mewartakan. Maka apa tindakan mereka, pemaju dengan PTG ni, ialah mereka mencampurkan 64 unit ni bersama dengan pemilik-pemilik flat. Itu sebabnya mereka mencapai kadar peratus 75%. Dan ini merupakan satu penipuan yang sangat jelas kepada kami pemilik rumah teres. Kami tak puas hati. Kenapa perkara ini dibuat?
Dan saya dapati satu lagi penipuan yang mungkin akan dilakukan ialah apabila rumah-rumah ini telah didapat hearing kedua, telah mendapat kata putus, mereka tak perlu wartakan 34 unit ini lagi. Mereka there's no choice. Mereka harus mengkosongkan rumah mereka. Mereka kena akur. Adakah ini permainan pemain pemaju? Adakah kerajaan menyokong perkara-perkara ini? Saya malu sekiranya perkara ini berlaku kepada kami pemilik-pemilik. I'm very ashamed. Ada soalan lagi? Ya. Okey. Mengikut akta tanah, pengambilan tanah ya yang telah digubal, sekiranya kalau dulu akta tanah ni kerajaan boleh ambil mana-mana rumah-rumah kita untuk public use. Contohnya for example nak buat bus station ke, nak buat sekolah ke, whatsoever ya. Tapi apabila berlakunya pengubalan akta, I can't remember, I think 1986 sebab kan ya, untuk pemaju, mana-mana syarikat-syarikat pemaju ni dia boleh ambil tanah-tanah kita, tetapi dengan syarat dia tak boleh beli, dia kena usaha sama sebab kita ada geran ya. Dan itu sebab dia buat perjanjian usaha sama dengan pemilik-pemilik. Tapi sekiranya pemilik-pemilik ni tidak bersetuju, mereka tak boleh buat apa-apa. So what they did is ditubuhkan persatuan. I don't know, persatuan ni siapa tubuh, saya tak tahu. Kami pemilik-pemilik Mataris pun bukan ahli persatuan ya. Jadi they from the persatuan yang kononnya mewakili kami semua ni lah, berunding dengan mereka. Mereka menggunakan ejen-ejen mereka. Saya nak bagi tahu cara modus operandi mereka ya. Correct me if I'm wrong. Ini saya dapat daripada mereka semua. And this happened to my mother also. Arwah mak saya. Mereka menggunakan ejen-ejen mereka datang ke rumah ibu bapa kami ketika kami ni tiada, keluar bekerja. So what they did, ejen-ejen ni datang rumah ke rumah, harass our parents ni yang dah tua, yang tak tahu apa-apa ni ya. Mereka suruh pujuk, saya makcik dapat untung, akan dapat kondominium, kita akan jadi kaya, kita akan jadi jutawan ya. So mereka yang tak tahu apa-apa ni akan sign. Dan saya tak tahu dan saya tak pasti 27 pemilik rumah teres yang telah bersetuju menandatangani ni, mereka sedar tak apa yang terkandung di dalam agreement yang diberi kepada mereka ini. Mereka sedar tak tanah mereka nak akan dicagarkan. Apa akan jadi kepada syarikat? Apa akan jadi kepada pemilik teres kalau syarikat ini gagal melaksanakan? Dengan sekarang keadaan ekonomi yang tidak bagus, harga simen tengah naik, harga steel tengah naik, macam mana you nak buat pembangunan? Berapa lama tempoh pembangunan akan diambil? Kami bercakap berdasarkan fakta, bukannya berdasarkan emosi semata-mata ya? Dan itu ada modus operandi mereka. Jadi saya tak tahu sama ada pemilik-pemilik yang sign ni sedar ataupun tidak nasib mereka ya? Ya, 64 tolak 27. That's the balance 37 that we are here untuk kita putuskan sebenarnya untuk mencapai kata sepakat. Apa yang patut tindakan kami buat? So, kerana yang pada perjumpaan kami bersama dengan Ibu Hormat Menteri Wilayah telah berjanji supaya kami duduk berbincang bersama-sama dengan pemaju untuk mencapai kata persetujuan. Dan Menteri Wilayah juga berjanji untuk menjadi orang tengah untuk mencapai kata persetujuan win-win bagi dua-dua pihak. Tapi apabila hearing kedua akan berlangsung, ia tak nampak apa sebab tak ada lagi perbincangan-perbincangan yang dipanggil kami. Ya. Okey, Puan, ada dua soalan. Ya. Mungkin kalau saya tanya satu soalan ni, mungkin yang boleh jawab adalah arwah bapa Puan. Ya, ya. Sebab kebanyakan tanah di Kampung Baru ni adalah tanah anugerah. Anugerah daripada Sultan Selangor. Okey. Adakah ini sebahagian daripada Sultan Selangor anugerah atau tidak? Dan satu lagi soalan adalah sama ada dalam menjawab terasa. Sebab dulu kawasan ini di bawah oleh MAS. Yeah. Di bawah oleh UMNO. Okey, apabila pemerintah dipindah bilik, ditendang oleh MAS tu. Okey, dan sekarang ni kawasan ini di bawah siapa? Okey. Di KL ke ataupun Okey. ada di situ? Penjelasan. Tanah milik kami ni ya, daripada kawasan rumah pemilik rumah teres dan rumah flat ni, kami bukanlah dalam tanah anugerah MAS. Ya, kami bukan dalam tanah anugerah. Kami ni adalah tanah leasehold. Sebenarnya kalau ikut plan asal, kawasan kami ni adalah Jalan Yap Kuan Sing. Dulu jalan sungai baru ni tak ada.
Itu bukan sungai yang sebenar. Sungai yang sebenar ni tempat you berdiri ni. These are the original sungai. Jadi apabila kampung baru ni selalu banjir, and for information, bawah you all ni adalah longkang yang besar. Remember, kampung baru selalu banjir. So sebab ada sungai bawah ni, so what they did, dia buat lorong yang besar tu, okay, supaya dapat mengalirkan air. Then dia buat sungai yang lain, itulah dapat jadi jalan Sungai Baru. Itulah nama kami ni adalah Kampung Sungai Baru. Okay. Dan kami bawah pentadbiran DBKL sepatutnya. Tapi apabila kerajaan nak memajukan pembangunan semula Kampung Baru, maka kawasan kami ni terletak di bawah Perbadanan Kampung Baru, PKB. Ada apa-apa lagi Saiful nak cakap? Okey, nama saya Saiful Azhar Ibrahim. Saya nak sambung tadi lah berkenaan dengan PKB tadi. Sepatutnya kami ni yang di bawah PKB ni seharusnya lah dia ambil tanggungjawab oleh PKB untuk berjumpa kami, mendengar masalah kami, mendapat pembelaan yang inilah daripada PKB. Apa yang terjadi sekarang sampai hari ini, satu wakil PKB pun tak ada berjumpa kami. Satu wakil PKB pun tak ada berjumpa kami untuk mengetahui apa masalah kami dalam Sungai Baru ni. Yang diorang tahu cuma keluarkan statement mengatakan penduduk Sungai Baru dah setuju dengan pembangunan ni tanpa jumpa kami dulu. Kalau tuan-tuan boleh cek semalam punya statement 7/1 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, dia ada keluarkan. Boleh cek dari situ kan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, inilah suara yang sebenar. Kami tak pernah dengar apa-apa lagi perbincangan. Ikut kata Puan Lily tadi, kami ada berjumpa Menteri Wilayah, tapi bukan dengan perbincangan untuk memutuskan berapa nilai pampasan. Perbincangan cuma dia nak menangguhkan benda ni setelah ada kata sepakat dari kedua belah-belah pihak, di mana win-win situation. Dan saya ingat lagi Datuk Seri ada bercakap, tak ada benda yang tak dapat diselesaikan. Jadi kita pegang cakap tu. Kita pegang cakap tu. Apa satu lagi yang saya paling kecewa sekali, tak ada pembelaan pada pemilik-pemilik flat yang dah di-awardkan dengan pampasan yang rendah. Kita kena ingat pemilik-pemilik flat ni bukan orang kaya, bukan orang senang. Di-award pampasan 250,000. And then kalau tak puas hati boleh drag ke mahkamah, keluar lagi 3,000. Satu penama 3,000 untuk bantah di mahkamah. And then kena lantik lawyer, lantik penilai lain pula. Tuan-tuan rasa mana diorang ni nak cek duit ni? Sebab yang duduk flat ni bukannya orang-orang kaya, orang mewah. Masih duduk di sini kenapa? Sebab segala kepentingan diorang ni semua di sini. Termasuklah saya. Ada yang jual kuih, niaga kecil-kecilan. Jadi itu sebablah diorang bertahan di sini. Diorang bukan menolak pembangunan. Tapi bila dah keluar macam ni, biarlah pampasan yang setimpal. Saya sangat kecewa lah. Tak ada apa-apa tindakan langsung pada pemilik flat yang dah dapat nilaian yang rendah tu. Dan diorang pun macam kena terima je lah berapa yang dapat. Saya sangat kecewa sebab ikutkan kata menteri, dia akan fight balik, dia akan dapatkan nilai yang setimpal. Bukan kira ambil kira pada rumah teres saja. Sebenarnya dia perlu ambil kira sekali dengan rumah flat. Walaupun saya bukan penduduk flat, saya rumah teres, saya pun risau juga sebab lepas ni, sekarang ni dia dah nilai rendah pada rumah flat. Berkemungkinan besar rumah teres lagi rendah. Kita landed house. Tuan-tuan boleh pergilah area-area luar lepas ni, Keramat ke AU3 ke apa, dan saya sendiri dah sebut. Rumah macam saya tu saja bernilai 820,000 nak jual. AU3, AU4. Ini kalau kita balik pada sini, landed house, rumah teres, dah reno, dah buat semua macam-macam. And then kepentingan kami semua ada di sini. Macam saya meniaga di sini apa semua, nak menjaga ibu yang sakit, akan selalu berulang ke HKL. Jadi benda ni lah yang akan kami hilang. Jadi pastikan
Menteri Wilayah Datuk Seri Saidan, terutama sekali YB kita ahli parlimen, Datuk Seri Rina, kan, alert benda dia lah. Cepat kan. Kita minta sangat. Bela nasib kami ni. Kita orang tak tahu nak mana mengadu lagi lah. Sebab kita ni bukan tolak pembangunan. Mungkin ada suara-suara luar mengatakan kami ni tamak. Nak berjuta-juta punya ni. Sebenarnya kami pun tak heran dengan berjuta ni. Dua option je. Nak majukan, nak ambil tanah kami, pampasan biar setimpal. Nombor dua, tak jadi pun tak apa. Kerana apa? Kami berstatus grant. Rumah ada grant, bukan rumah setinggan. Rumah tersusun. Cuma agak lama sikit, itu jangan jadikan alasan. Macam saya dengar ada alasan katakan rumah flat ni dah buruk, kan? Berapa je nilai kalau boleh ni, kan? Jangan bagi alasan tu. Sebab bila dah bangunkan esok, nilai komersial dia dah jadi berapa? Jangan bagi alasan tu lah. Okey? Apa tindakan selanjutnya lepas ni, dan kalau mereka masih lagi menelit dan pihak siapa yang harus buat? Harapan kami hanyalah kepada pucuk pimpinan tertinggi lah. Kerana mereka mempunyai kuasa untuk menghentikan sebenarnya perkara ini. Tidak ada perkara yang mustahil sebenarnya untuk dibuat. Kerana Akta Pengambilan Tanah ni sebenarnya Menteri Wilayah dan Perdana Menteri ada kuasa untuk menghentikan. Dan mengapa mereka tidak mahu menggunakan kuasa mereka untuk membantu kami pemilik-pemilik rumah teres ni? Actually sebenarnya tak ada isu untuk tidak menghentikan perkara ini. Macam Encik Saiful kata tadi, kalau betul kerajaan nak bangunkan pembangunan kapal baru ni, nak ambil tanah kami ni, kena bayarlah dengan setimpal. Sebab ikut macam saya kata tadi, tawaran yang mereka berikan ni adalah tidak adil pada diri kami. Jadi bayar pada kami harga setimpal, harga yang kami tuntut mengikut kadar nilai yang semasa. Kemudian you nak buat apa ke atas tanah kami tu, it's your choice. Betul? Ya. Ya. Okey, jelas? Jelas? Terima kasih. Saya ucap terima kasih pada semua pihak media yang datang membuat keputusan kepada kami, membantu kami.